Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar Yeremia babak ke-31. Ya, apa firman Tuhan selanjutnya? Mari kita mendengar. Tuhan berfirman, masanya akan tiba apabila aku menjadi Allah kepada semua umat Israel, semua suku Israel, dan mereka akan menjadi umat aku. Dahulu di gurun, aku menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang terlepas daripada maut. Ketika umat Israel mencari ketenangan, dari jauh aku menampakkan diri kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dahulu aku selalu mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya, aku akan menunjukkan bahawa aku selalu mengasihi kamu. Aku akan mengukuhkan kedudukan kamu semula. Sekali lagi, kamu akan mengambil tamborin dan menari dengan gembira. Kamu akan membuka ladang anggur di perbukitan Samaria, dan orang yang menanam anggur akan menikmati hasilnya. Sesungguhnya akan tiba masanya apabila para pegawai kota berseru di perbukitan Efraim, mari kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Ayat 7. Tuhan berfirman, bernyanyilah dengan gembira bagi Israel, bangsa yang terutama antara semua bangsa. Nyanyikanlah lagu pujian. Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Dia telah menyelamatkan semua orang yang masih tinggal. Dari utara, aku membawa mereka kembali. Aku mengumpulkan mereka dari hujung bumi. Orang buta dan orang lumpuh akan mengikut mereka. Begitu juga wanita hamil dan mereka yang hampir bersalin. Mereka akan kembali sebagai bangsa yang besar. Sambil menangis, umat aku akan kembali. Mereka berdoa semasa aku memimpin mereka pulang. Aku memimpin mereka ke anak-anak sungai melalui jalan rata supaya mereka tidak tersandung. Aku seperti seorang bapa kepada Israel. Efraim ialah anak aku yang sulung. Tuhan berfirman, dengarlah hai bangsa-bangsa, isytiharkanlah perkabaran aku ke seberang laut. Umat aku yang telah aku cerai-beraikan akan aku kumpulkan, dan aku pelihara seperti gembala menjaga dombanya. Aku telah membebaskan umat Israel dan menyelamatkan mereka daripada bangsa yang kuat. Mereka akan datang ke Bukit Sion sambil menyanyi dengan gembira. Mereka bersukacita kerana pemberian aku, iaitu gandum, wain, minyak zaitun, domba dan lembu. Mereka seperti taman yang cukup airnya. Mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Pada masa itu, gadis-gadis akan menari dengan gembira. Kaum lelaki, tua dan muda akan bersukacita. Aku akan menghiburkan mereka dan mengubah kedukaan mereka menjadi kesukaan, kesedihan menjadi kebahagiaan. Para imam akan aku puaskan dengan makanan yang berlimpah-limpah dan memenuhi semua keperluan umat aku. Aku Tuhan telah berfirman. Belas kasihan Tuhan kepada Israel. Ayat 15.
Tuhan berfirman, di Ramah terdengar ratapan, tangisan yang penuh kepedihan. Rahel meratapi anak-anaknya. Dia tidak mahu dihibur kerana mereka sudah tiada. Hentikan tangisan kamu dan keringkanlah air mata kamu. Jerih payah kamu untuk anak-anak kamu akan diberikan ganjaran. Anak-anak kamu akan pulang dari negeri musuh. Ada harapan bagi masa depan kamu. Anak-anak kamu akan pulang ke negeri sendiri. Aku Tuhan telah berfirman. Aku mendengar umat Israel berkata dengan penuh kesedihan, ya Tuhan, kami seperti haiwan yang belum dijinakkan, tetapi Engkau melatih kami supaya patuh. Bawalah kami kembali, kami sedia balik kepada kamu, ya Tuhan Allah kami. Kami telah berpaling daripada kamu, tetapi kami menyesali perbuatan itu. Setelah Engkau menghukum kami menundukkan kepala kerana sedih. Kami malu dan dihina kerana kami berdosa pada masa muda. Hai Israel, engkau anak kesayangan aku, anak tercinta, buah hati aku. Setiap kali aku mengancam engkau, aku teringat engkau dengan rindu. Aku mengasihi kamu, aku akan berbelas kasihan. Tandailah jalan dan pasanglah penunjuk jalan. Carilah jalan yang engkau ikut dahulu. Hai umat Israel, pulanglah, kembalilah ke kota-kota kamu dahulu. Sampai bilakah kamu ragu-ragu, hai bangsa yang tidak setia kepada aku? Aku telah menciptakan sesuatu yang baru dan aneh, luar biasa, seperti wanita melindungi lelaki. Kemakmuran umat Allah pada masa depan. Ayat 23. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel berfirman, apabila aku mengembalikan umat aku ke negeri mereka, maka di negeri Yahuda dan di kota-kotanya akan terdengar lagi orang berkata, semoga Tuhan memberkati bukit suci di Yerusalem, tempat kediaman yang khas baginya. Orang akan tinggal di Yahuda dan di semua kotanya. Di sana akan ada petani dan gembala dengan ternakan mereka. Aku akan menyegarkan mereka yang lelah dan mengenyangkan mereka yang lemah kerana lapar. Pada masa itu, orang akan berkata, setelah tidur nyenyak, aku berasa segar. Amen. Aku Tuhan berfirman bahawa akan tiba masanya apabila aku memenuhi negeri Israel dan Yahuda dengan manusia dan haiwan. Sebagaimana dahulu, aku telah berjaga untuk mencabut, meruntuhkan, mengulingkan, memusnahkan dan menghancurkan mereka. Begitu juga aku akan menjaga untuk menegakkan dan membangunkan mereka semula. Pada masa itu, orang tidak lagi berkata, ibu bapa makan buah anggur yang masam, tetapi anak-anak yang berasa ngilu. Tetapi sesiapa makan buah anggur yang masam, dia sendirilah yang akan berasa ngilu. Setiap orang akan mati kerana dosanya sendiri. Ayat 31. Tuhan berfirman,
akan tiba masanya. Aku membuat perjanjian yang baru dengan umat Israel dan Yahuda. Perjanjian itu tidak seperti perjanjian yang aku buat dengan nenek moyang mereka ketika aku menuntun mereka keluar dari Mesir. Walaupun aku seperti seorang suami kepada mereka, namun mereka mengingkari perjanjian aku dengan mereka. Inilah perjanjian baru yang aku buat dengan umat Israel. Aku akan menyimpan hukum aku dalam batin mereka dan menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat aku. Tidak seorang pun antara mereka perlu mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan, kerana mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Aku akan melupakan kesalahan mereka dan mengampunkan dosa mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Ya, ini ayat 33 sampai ke 34. Sungguh baiknya. Tuhan menyediakan matahari untuk menerangi siang. Dia menyediakan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Dia menyebabkan air laut bergelera sehingga bergemuruh. Namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berjanji bahawa selama hukum alam tidak berubah, Israel pun akan tetap ada sebagai bangsa. Seandainya pada suatu masa langit dapat diukur dan dasar bumi dapat diselidiki, pada masa itulah Israel akan ditolak olehnya kerana segala perbuatan mereka. Tuhan telah berfirman. Ayat 38. Tuhan berfirman, masanya akan tiba apabila seluruh Yerusalem dibina semula sebagai kota aku, dari menara Hananil sampai ke pintu gerbang sudut. Dari situ sempadannya menuju ke Bukit Gera, lalu membelok ke Goa. Seluruh lembah itu yang digunakan sebagai tanah perkuburan dan tempat pembuangan sampah, dan semua ladang di tepi sungai Kidron sampai ke pintu gerbang kuda ke arah timur akan dihaskan untuk aku. Kota Yerusalem tidak akan diruntuhkan atau dimusnahkan lagi. Ya, ini adalah harapan masa depan yang difirmankan oleh Tuhan kepada umat Israel. Ya, ini adalah Yeremia babak ke-31. Israel kembali ke negeri mereka sendiri dan belas kasihan Tuhan kepada Israel. Kemakmuran umat Allah pada masa depan akan tersebar. Ya. Mari kita berulang ayat 33. Inilah perjanjian baru yang akan aku buat dengan umat Israel. Aku akan menyimpan hukum aku dalam batin mereka dan menulisnya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat aku. Tidak seorang pun antara mereka perlu mengajar sesamanya untuk mengenali Tuhan, kerana mereka semua besar, kecil akan mengenal aku. Aku akan melupakan kesalahan mereka dan mengampunkan dosa mereka. Aku Tuhan telah berfirman. Amen. Ya, sungguh baiknya Tuhan kita. Ya, sungguh baiknya. Ini adalah
Yeremia babak ke-31. Sekian, terima kasih. Shalom.